Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 6. Unit yang pertama iaitu penghasilan projek di bawah tajuk asas elektromekanikal. Okey, ini basically adalah sambungan daripada pembelajaran lepas. Pembelajaran lepas kita dah belajar dah mengenai asas elektromekanikal ni, tapi minggu ni saya ulang sikit saja untuk untuk pembelajaran lepas. Kita akan tengok, okey. Okey, awak tengok asas elektromekanikal ni. Asas elektromekanikal ni terbagi kepada 3, iaitu motor dan gear, motor gegancu dan rantai, dan juga motor takal dan tali sawat. Okey, tiga-tiga ni saya dah terangkan kepada awak pada minggu lepas. Okey, saya dah terangkan dekat awak pada minggu lepas. Untuk minggu ini saya akan tunjukkan kepada awak video mengenai macam mana konsep motor dan gear, motor gancu dan rantai, motor tali takal dan tali sawat, dan juga macam mana apakah asas elektromekanik, ketiga-tiga asas elektromekanikal ni dia mempengaruhi kehidupan awak dalam kehidupan awak seharian. Okey, kita akan tengok. Okey, ini video yang pertama, kita akan tengok. Okey, saya akan play. Ini konsep dia. Motor tu menggerakkan gear. So, tengok motor ni digerakkan gear. Okey. Awak tengok macam mana ini adalah motor tu. Dia diberi kuasa oleh bateri. Dia letak bateri. Motor tu akan berjalan. Okay, macam mana dia letakkan dia, awak tengok nanti video yang akan letakkan. Ini dia kecil, jadi biasa. Ini ada berbagai saiz dan juga ada berbagai jenis. Okey, dan dia kaji, dia serong, dia belikan, dia healing, dia rak. Semua tu ada jenis-jenis dia. Jadi ini adalah dia kaji, digunakan dalam dia kaji. Dia tadi nanti yang paling basic lah, yang paling motor dan juga gear. Okey, kita dakwah. Itu betul letakkan motor ni untuk melunggang pun awak belajar dah. Dan yang pertama, okey. Okey, saya pause.
akan next kan ya. Okey. Ini adalah contoh harian contoh harian motor dan gear. Contoh harian motor dan gear ni adalah ada di pada kereta mak dan ayah awak. Okey, kita akan tengok macam mana dia berfungsi. Okey. Manual transmission, or simply a gearbox, has been serving automobiles well for many decades. Okey, tengok Even today, it's the most popular form of transmission. In this video, we'll give a conceptual introduction on the workings of an actual manual transmission with a reverse gear. Gear serong ni. Okey. Ni adalah gear serong. The basic question is why transmission is required in an Bentuk dia automobile. serong. The power generated by the engine flows through the transmission before it reaches the drive wheels. The basic function of the transmission is to control the speed and torque available to the drive wheels for different driving conditions. For example, if you want to climb a hill, you need more torque. By reducing the speed at the transmission, you will be able to achieve higher torque for the same power input. Conversely, if the torque demand is low, we can increase the transmission speed. Now, let's look at its inner workings. So, Manual transmissions. okey, kita akan next. Manual transmission.
Slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah motor, takal dan tali sawat. Okey. Belt drives are known as flexible machine elements. This type of element has the advantage of being able to absorb significant amounts of shock and vibration. The primary function of all belt drives is the transmission of power from a source, such as an engine or electric motor, to a variety of devices. They can also be used in conveying systems, as in the transportation of coals over a great distance, and as a replacement of rigid power transmission systems, as when a belt transmission replaces a gear drive. Tengok apakah kegunaan dia dalam kehidupan kita seharian. Okey. Dia slow sikit, sorry. Okey, ini adalah kehidupan kita seharian di mana motor ni di mana takal dan tali sawat ni digunakan dalam mesin jahit. Okey, awak tengok dekat sini. Sini adalah dia punya tali sawat dia. Sini adalah dia punya takal dia, dan sini adalah dia punya motor dia. Okey. Gold.com. We're going to show you how to put a belt guard on here. This is a DDL 8700. Same. Tengok dia boleh play
Dia tak boleh play yang tadi tu. Okay. Okay, so sekarang kita tengok motor gegancu dan rantai pula. Okay, motor gegancu dan rantai. Okay. Ini pun ada video ini, tapi saya tak pasti dia boleh play dah. Tapi yang sepatutnya dia dah boleh play lah. Okay. Failure and unplanned downtime. Today, I will show you how to properly install roller chain sprockets and the proper tensioning of roller chain. By following these steps, you can vastly extend the life of assembled drives and ensure better performance. Okay, ini adalah konsep dia. For sprocket installation and tensioning, we're going to use two Martin roller chain sprockets with set screws, steel key stock, roller chain, a hex wrench, straight edge, and a tensioning scale. Ini adalah rantai. Ini adalah gegancu kawan tadi. And insert it to lock the sprocket onto the shaft. We'll want to slightly tighten the set screws for now and come back and tighten it more after we check the tension. Next, we'll install ini adalah dia punya gegancu ini rantai. Ini adalah alatan-alatan yang digunakan untuk memasang gegancu dan rantai. Kita akan tengok apakah yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian untuk motor gegancu dan rantai. Ini. Okay. Video last Okay.
Okey, ini dia contoh penggunaan dia. Okey. The chainsaw. Kenapa dia tak nak play? How does this machine cut through hard woods like oak at an inch a second Macam mana without mesin doing apa the ni? same to the Kita tengok. operator? Ini dia. Mesin potong pokok, Hundreds of iaitu moving parts kita work together. panggil chainsaw lah sana. Chain tu pun kita dah tahu lah, chain maksud dia adalah A lightweight rantai, piston drives a gergaji toughened rantai. Ini crankshaft. dia. Macam mana dia berfungsi. Inilah This rantai powers dia. a three-row chain Dekat dalam ni dia punya gergaji. that Sini runs ada at a mesin. colossal Sini adalah 70 dia punya miles motor an dia. hour. Tengok ni, yang ni macam tarik sikit. On the outside Tu dia tu. rows, Ini adalah dia punya 33 gergaji dia. razor-sharp cutting teeth Okey. can rip through even the Itu dah toughest dia punya hardwood. rantai dia. Okey. Menarik video ni. Jom tengok. The key to the chainsaw's power isn't the teeth. Ini It's dia the punya flat piece rantai. of metal that the chain runs around. It's called a guide bar. It has to be strong enough to support a fast-moving chain, but light enough to hold at arm's Digunakan length untuk all day memotong. long. To save weight, workers at this Virginia Beach factory build this guide bar in a very special way. It's hollow. What we're doing here is we're taking the parts that we stamped out, outer plates and Ini inner adalah plates, cara-cara dia nak buat lah. Okey. Saya rasa yang ni tetap tak perlu tengok sekarang ni pun dah Brian seminit dah ni. has a team of Kita akan engineers teruskan that run ke the massive robotic pembelajaran kita. Okey. Yang selepas ni kita tengok, okey, ini adalah
untuk elektromekanikal, di mana untuk elektromekanikal ni awak dikehendaki membuat projek. Okey, untuk membuat projek tu perlu menggabungkan awak perlu menggabungkan dua asas, iaitu satu asas untuk elektrik dan satu asas untuk mekanikal. Okey, kita akan tengok satu persatu apa barang-barang elektrik yang awak kena gunakan dan apa barang-barang mekanikal yang awak kena gunakan. Okey, kita tengok. Ini adalah barang-barang mekanikal yang awak perlu gunakan. Yang pertama mungkin gear, awak mungkin ada gandar, awak mungkin ada tali sawat, awak mungkin ada gegancu, awak mungkin ada rantai, motor, tayar, ataupun mungkin dekat dalam projek awak tu ada pedal. Pedal tu adalah mekanikal. Okey, semua ni adalah di mana alatan-alatan mekanikal yang mungkin ada di dalam projek awak. Saya tak tahu apa yang awak nak buat, tetapi projek-projek awak tu mesti ada salah satu daripada komponen-komponen mekanikal ni. Okey, yang seterusnya tu elektrik. Okey, elektrik ni seperti semua tahu, dia digerakkan oleh kuasa, iaitu mungkin kuasa bateri ataupun mungkin kuasa plug elektrik. Okey, kita tengok antara alatan-alatan elektrik yang kita gunakan. Yang pertama adalah perintang, suis, bateri, wayar dan kapasitor. Ini mungkin alatan-alatan elektrik yang awak akan gunakan nanti. Okey, untuk melakukan sebelum awak membuat projek awak, kita tak tahu lagi, nanti kita akan cuba kita tengok, sebabnya sekarang ni waktu PKP, so macam susah sikit. So tapi tak apa, awak boleh rujuk awak punya buku teks awak. Muka surat, jap saya tengok muka surat. Sekejap, tengok tak nampak muka surat. Nampak surat berapa ni? Muka surat 10. Okey, muka surat 10. Ini adalah di mana awak dikehendaki untuk melakukan satu projek, di mana awak kena menggunakan salah satu daripada asas elektromekanikal yang kita dah belajar pada hari itu. Awak kena pilih salah satu daripada motor gegancu dan juga gear, ataupun motor takar dan juga tali sawat, ataupun motor gegancu dan rantai. Buat satu sahaja projek. Okey, untuk ni. Okay, sebelum awak melakukan projek tersebut, awak kena ada lakaran. Lakaran terbagi kepada dua, iaitu lakaran 2D dan juga lakaran 3D. Lakaran 2D adalah apa yang awak lihat di hadapan tu. Awak pandangan hadapan. Okey, awak tak ada pandangan sisi, awak tak ada pandangan sisi atas, tak ada pandangan atas, tak ada pandangan bawah. Awak cuma ada pandangan hadapan saja. Okey, itu adalah orang kata 2D. 2D ni lebih macam contoh dia, awak lukis orang lidi lah. Okey, orang lidi, awak lukis kepala je. Apa yang awak nampak pada pandangan hadapan sahaja. Okey, untuk 3D pula, dia ni lebih kepada pandangan, ada pandangan hadapan sedikit, pandangan sisi sedikit, pandangan atas sedikit. Okey, nanti kita akan tengok macam mana lukisan 2D dan macam mana lukisan 3D. Okey, saya dah sedia awak. Okey, ini adalah lukisan 3D. Awak tengok tu, dia ada macam, kita boleh tengok di hadapan dia, di sebelah kanan dia ada apa, di sebelah kiri dia ada apa. Ini adalah lukisan 3D. Okey, ini adalah lukisan 3D. Okey, lukisan 2D pula. Kita tengok. Ini adalah lukisan 2D. Okey. Benda sama. Okey. Sama je. Tadi pun objek yang sama. Tadi pun dia buat macam ni juga, tapi dia ada pandangan sisi, ada pandangan atas, ada pandangan tepi. Ini memang pandangan hadapan je. Okey. Lakaran 2D. Okey, inilah lakaran 2D. Okay. Sorry.
Tadi bateri habis. Okey, kita sambung balik kita punya kriteria projek kita. Yang pertama, okey, sekejap kita tengok balik. Okey, kita sampai dekat kukuh, logik. Okey, logik. Yang seterusnya adalah mudah dibina. Awak jangan terlampau over sangat projek awak. Yang seterusnya adalah yang paling penting sekali adalah menepati tema. Okey, tema kita apa? Tema kita yang ketiga tadi tu. Okey. So itu adalah projek yang awak kena buat. Okey, awak boleh rujuk pada buku teks awak. Tengok sekejap saya tengok muka surat 10. Okey, ini adalah lakaran untuk muka surat 11 ni. Ini adalah lakaran projek awak. Ini lakaran projek yang diberi idea je lah. Okey, nanti untuk awak nanti saya akan fikirkan projek yang lain untuk awak. Mungkin yang ni juga ataupun mungkin yang lain. Okey, sebab PKP ni susah sikit. Okey, tapi kita belajar je dulu apa yang ada dekat dalam buku teks ni. Sebabnya ada lagi satu projek iaitu awak kena buat lift. Dia ada lift. Okey, lift. Lift ni, projek ni ada dekat dijual di Mr. DIY. So kalau kita nak buat yang tu nanti saya akan cakap nanti, sebabnya kita pun tahu sekarang ni pandemik, so susah sikit nak keluar beli lah, nanti susah. Okey, tak apa. Jangan beli dulu. Okey. So itu saja untuk minggu ni. Nanti saya akan bagi latihan dekat dalam PDF, so nanti salin. Okey. Okey, itu saja daripada saya untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.